Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita sambung balik kitab kita ni Sahih Fadal Amal. Kita masuk dalam bab hadis dhaif mengenai keutamaan menghimpunkan rasa takut dan pengharapan ketika sakaratul maut. Hadis tu ada tapi dhaif lah. Ada kelebihan, kena wajah dhaif lah walaupun dalam fadhil amal, setengah ulama kata boleh digunakan dalam fadhil amal, kita kena cerita dhaif. Atau kena cerita dah. Jadi hadis ni dhaif. Ada keutamaan menghibur rasa takut dan pengharapan ketika sakaratul maut. Hadis ketiga 14 At-Tirmizi rahimahullah dalam Sunan Tirmizi. Nombor 983 meriwayatkan. Sunnah ke Jami' At-Tirmizi dak sunnah dak. Dah. An Anas radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala ala syabun wa huwa fil mauti faqala kaifa tajiduka qala wallahi ya Rasulullah anni arjullaha wa inni akhafu dhunubi faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yajtami'ani fi qalbi 'abdin fi misli hadha al-mawtini illa a'tahu Allahu ma yarju wa amanahu mimma yakhafu. Dari Anas radhiyallahu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengunjungi seorang pemuda yang sedang diambang kematiannya, dekat nak mati ni. Lalu beliau bertanya, bagaimana kamu merasakan dirimu? Dia menjawab, demi Allah wahai Rasulullah, sesungguhnya aku berharap kepada Allah dan aku juga mengkhawatirkan dosa-dosaku. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah kedua-dua rasa tersebut, rasa berharap pada Allah dan rasa takut dengan dosa ni, berhimpun dalam hati seseorang hamba dalam situasi seperti ini, sakaratul maut, dalam situasi seperti ini, melainkan Allah memberinya apa yang dia harapkan dan mengamankan dia daripada apa yang ditakutinya. Sanadnya dhaif. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Nasa'i dalam Amal Yaumi wal Lailah sebagaimana disebutkan dalam Tuhfatul Asyraf jilid 1 muka 114. Al-Mizzi berkata, mengutip At-Tirmizi mengenai hadis ini, dia berkata hadis ini gharib. Ganjil dhaif lah dah. Perlu diketahui bahawa dalam naskah yang ada tertulis hasan gharib. Dah. At-Tirmizi berkata sebagai ulama mereka hadis ini dari sabit dari Nabi SAW secara merusak sahabat. Tak ada sebut nama sahabat dah. Penulis berkata hadis ini secara mausu' adalah dhaif bersama kepada Nabi dhaif. Di dalamnya terdapat Sayyar bin Hatim. Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani berkata dia perawi yang sadiq. Tak ada yang paling rendah sadiq ni. Namun ada beberapa tuduhan mengenainya. Lihat biografinya dalam Tahzib al-Tahzib dan Mizan al-I'tidal. Dia adalah perawi yang dhaif. Syekh Albani menyebutkannya dalam silsilah ahadits as-sahihah 1051 bahawa dia memiliki tabik perawi penguat yang lain, iaitu Yahya bin Abdul Hamid al-Hamani yang terdapat pada Ibn Battah dalam Al-Ibanah jilid 6 Muslim 9, dan diberkata kerana hadis ini sahih. Alhamdulillah. Ni kata Syekh Al-Albani lah dalam silsilah ahadits as-sahihah. Kerana ada mutaba'ah, sanad dia tak berapa bagus sikit pun, ada mutaba'ah jadi sahih. Penulis berkata Yahya Al-Hamani adalah perawi yang tuduh mencuri hadis sebagaimana disebutkan Taqrib al-Tahzib, maka tidak layak untuk menjadi syahid. Jadi dia kalau kira peringkat anak murid pada Syekh Albani, tapi kritik pendapat tegur dia kata tak jadi syahid, tetap dhaif lah. Tak jadi sahih, tak jadi hasan pun dah, jadi dhaif. Okey, seterusnya, bab seterusnya, keadaan orang mukmin saat sakaratul maut, dekat dengan mati dah, dan khabar gembira untuknya, untuk orang mukmin dekat nak mati dah. Imam Nasa'i hadis ketiga 15. Imam Nasa'i rahimahullah jilid 4 muka 8 meriwayatkan. An Abi Hurairah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza hudira al-mu'minu atathu malaikatur rahmati bi hariratin bayda'a fayaquluna ukhruji radiyatan mardiyan anki ila ruhillahi wa rayhani wa rabbin ghairi ghadban fatakhruju ka'atyabi rihil miski hatta annahu la yunawiluhu ba'duhum ba'dan hatta ya'tuna bihi babas samai fayaquluna ma atyaba hadhihi ar-riha allati ja'atkum min al-ard fayatuna bihi arwahal mu'minin فلهم أشد فرحا به من أحدكم بغائبه يقدم عليه فيسألونه ماذا فعل فلان فيقولون دعوه فإنه كان في غم الدنيا
فإذا قال أما أتاكم قالوا ذهب به إلى أمه الهاوية وإن الكافر إذا احتضر أتته ملائكة العذاب بمسح فيقولون اخرجي ساخطة مسخوطا عليك إلى عذاب الله عز وجل فتخرج كأنتني ريح جيفة حتى يأتون به باب الأرض فيقولون ما أنتنا هذه الريح حتى يأتون به أرواح الكفار. Dari Abu Hurairah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang mukmin mengalami sakaratul maut, maka malaikat rahmat mendatanginya dengan membawa sutera berwarna putih. Lalu mereka berkata, keluarlah dalam keadaan redha dan redai menuju rahmat Allah. Aroma semerbak dan Rabbnya yang tidak marah. Aroma bau sedap daripada Rabb tidak marah pula. Maka rohnya keluar seperti aroma minyak kasturi yang paling wangi hingga sebahagian dari mereka saling menyerahkannya kepada yang lainnya hingga mereka membawanya ke pintu langit. Lalu mereka berkata, alangkah harumnya aroma yang kalian bawa dari bumi. Lalu mereka membawanya ke roh kaum mukminin. Roh kaum mukminin tampak lebih senang kerana kedatangannya daripada kesenangan seorang dari kalian yang didatangi oleh keluarganya dari berpergian. Jadi orang gembira malaikat ke apa ni sambut roh orang mukmin ni sangat gembiralah. Sangat senang ni. Lalu mereka bertanya mengenainya apa yang dilakukan oleh fulan ya. Amal apakah yang dilakukan oleh fulan? Amal apa yang dilakukan fulan? Para malaikat berkata, tinggalkanlah dia kerana dia masih berada dalam kesusahan dunia. Saat itu dia berkata, tidakkah fulan mendatangi kalian? Beliau menjawab, dia telah dibawa pergi ke tempatnya, iaitu neraka Hawiyah. Sesungguhnya jika seorang kafir mengalami sakaratul maut, maka para malaikat azab mendatanginya dengan membawa kain mori kasar. Lalu mereka berkata, keluarlah dalam keadaan murka dan dimurkai menuju azab Allah Azza wa Jalla. Lalu dia keluar seperti bau bangkai yang sangat-sangat busuk hingga mereka membawanya ke pintu bumi. Lalu mereka berkata, alangkah busuknya bau ini hingga mereka membawanya ke ruh orang-orang kafir. Hadis sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Hammam dan dia menyebutkan Aus bin Abdullah sebagai ganti dari Qasamah bin Zuhair. Namun yang sahih adalah apa yang telah kami sebutkan. Lihat Al-Ilal karya Ibn Abi Hatim jilid 2 muka 303 dan dia juga telah mensahihkan hadis ini. Hadis ini juga takhrij oleh Ibn Majah dengan sanad lain yang sahih dari Abu Hurairah secara marfu' dengan lafaz panjang sepertinya. Bersambunglah hadis riwayat. Okey, habis dah. Seterusnya hadis ke-312. Hadis ke-312 Ibn Majah rahimahullah dalam Sunan Ibn Majah nombor 4262 meriwayatkan An Abi Hurairah 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-mayyitu tahduruhu al-malaikatu fa idza kana rajulun salihan qalu ukhruji ayyatuha an-nafsun tayyibah kanat fil jasadi at-tayyibi ukhruji hamidatan wa abshiri bi rawhin wa rayhan wa rabbin ghayri ghadban fala yazalu yuqalu laha ذلك حتى تخرج ثم يعرج بها إلى السماء فيفتح لها فيقال من هذا فيقولون فلان فيقال مرحبا بالنفس الطيبة كانت في الجسد الطيب ادخلي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان فلا يزال يقال لها ذلك حتى ينتهى بها إلى السماء التي فيها الله عز وجل وإذا كان الرجل السوء قال اخرجي أيتها النفس الخبيثة. الحديث مطولا وفي آخره فإنها لا تفتح لك أبواب السماء فيرسل بها من السماء ثم تصير إلى القبر. Dari Abu Hurairah dari Nabi SAW beliau bersabda, orang yang akan meninggal didatangi para malaikat. Jika orang tersebut adalah orang yang saleh, mereka berkata, keluarlah, hai jiwa yang baik, jiwa yang berada pada jasad yang baik. Keluarlah dengan terpuji dan bergembiralah dengan rahmat, aroma semerbak dan Rabb yang tidak marah. Hal itu senantiasa diucapkan padanya hingga dia, roh, keluar lalu dibawa naik ke langit. Lalu dibukakan baginya dan ditanya, siapakah ini? Mereka menjawab, fulan.
Maka dikatakan, selamat datang jiwa yang baik yang berada pada jasad yang baik. Masuklah dengan terpuji dan bergembiralah dengan rahmat, aroma semerbak dan roh yang tidak marah. Hal itu senantiasa diucapkan padanya hingga berakhir di langit yang ada Allah Azza Jalla di sana. Dan jika ada seorang yang jahat, maka malaikat berkata, keluarlah hai jiwa yang kotor. Disebutkan di akhir hadis. Kerana sesungguhnya pintu-pintu langit tidak dibuka untukmu, untuk orang kafir, orang jiwa kotor ni lah, orang jahat lah. Lalu dia dikirim dari langit dan kemudian kembali ke kubur semula lah. Tak boleh naik ke alam atas, turun ke alam kubur dah. Hadis sahih. Hadis ni riwayat Ibn Majah, hadis ni sahih. Hadis riwayat Atraf, hadis yang sama dah. Hadis riwayat Ahmad jilid 6 muka 39 hingga 140. Sebagai hadis terdapat dalam as-sahih dari jalan lain lah. Gitu lebih ya. Okey, menangisi mayat semati tanpa suara kerana kasih sayang. Boleh ke tak boleh ya? Hadis ke-317. Al-Bukhari rahimahullah nombor 1282, 1284, 1284 meriwayatkan an Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, ma qala arsalat ibnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam ilaihi inna banan li qubida. Fa'tina fa'arsala yuqri'us salam wa yaqulu inna lillahi ma akhadha wa lahu ma ata wa kullun 'indahu bi ajalin musamma faltasbir wal tahsib fa'arsalat ilaihi tuqsimu 'alaihi la ya'tiyannaha faqama wa ma'ahu Sa'd bin Ubadah wa Mu'az bin Jabal wa Ubay bin Ka'b wa Zaid bin Thabit wa rijalun faru fi 'ida Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-sabiyyu wa nafsuhu تتقطع قال حسبته أنه قال كأنها شن ففاضت عيناه فقال سعد يا رسول الله ما هذا فقال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده فإنما يرحم الله من عباده الرحماء وفرة نحسب أن ابنتي قد حضرت فاشهدنا بدل من إن ابنا لي قبضا. Dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, dia berkata, puteri Nabi SAW mengirimkan utusan kepadanya. Dan Nabi, sesungguhnya puteraku telah wafat. Jadi putera Nabi ini wafat, maka datanglah kepada kami. Maka beliau mengirim utusan menyampaikan salam dan berkata, sesungguhnya hanya milik Allah apa yang dia ambil, dan hanya miliknya apa yang dia berikan. Semua itu di sisinya telah ditentukan ajalnya, maka bersabarlah dan carilah redha Allah. Fal tasbir wal tahsib. Mana? Fal tasbir wal tahsib. Gitulah. Bersabarlah dan mengharapkan pahala Allah. Cara redha Allah. Lalu puteri beliau mengirim utusan dan bersumpah atas nama beliau agar beliau mendatangi jugalah, mari jugalah, sibuk sama ada pelik. Lalu beliau berangkat bersama Sa'd bin Ubadah, Mu'az bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit dan beberapa sahabat yang lainnya. Lalu bayi tersebut diangkat dan dibawa ke Nabi sedangkan nafasnya telah tertahan-tahan. Maksudnya nazak. Perawi berkata, aku menduga. Dia berkata, seakan-akan dia itu guyuran air. Maka menitislah kedua air mata beliau di mata Nabi titik. Maka Sa'ad berkata, wahai Rasulullah, apa erti tangisan ini? Bila menjawab, ini adalah rahmat yang Allah limpahkan pada hati hamba-hambanya. Dan Allah melimpahkan rahmat kepada hamba-hambanya yang mengasihi orang lain. Dalam satu riwayat disebutkan, sesungguhnya kami menduga puteriku sedang sakaratul maut, maka kami menyaksikannya sebagai ganti dari sesungguhnya puteraku telah wafat. Ini ada beza lafaz ni. Hadis sahih lah. Hatraf hadis yang sama, hadis riwayat Muslim 923, Abu Daud 3125, An-Nasa'i jilid 4 muka 1 hingga 22, Ibn Majah 1538, Ahmad jilid 5 muka 24, 25, 26, 27, Al-Bahaqi jilid 4 muka 65 dan 68, Al-Baghawi dalam Syarh As-Sunnah jilid 5 muka 426, dan At-Tailisi dengan tahqiq penulis 936. Al-Hafiz Ibn Hajar berkata dalam Fathul Bari jilid 3 muka 186, telah kami jelaskan sebelumnya bahawa yang benar adalah perawi yang berkata puteriku bukan puteraku. Dan disebutkan bahawa puterinya itu adalah Umamah binti Zainab. Sebagaimana disebutkan dalam At-Tabarani mengenai biografi Abdurrahman bin Auf radhiyallahu.
Lalu dia berkata, dan yang jelas adalah bahawa Allah SWT muliakan Nabi-Nya tak kala beliau menerima keputusan Rabb-Nya dan kesabaran puteri beliau. Namun demikian, beliau tidak dapat menguasai kedua matanya kerana kasih sayang agar Allah menyembuhkan cucu beliau dalam keadaan seperti itu, sehingga dia terbebas dari kesulitan dan boleh hidup pada masa itu. Sebaiknya ini disebutkan dalam kitab mengenai tanda-tanda kenabian. Al-Hafiz Ibn Hajar juga berkata dalam jilid 3 muka 188, pada hadis ini terdapat beberapa faedah. Di antaranya menghadirkan orang-orang yang memiliki keutamaan untuk orang yang sakaratul maut demi mengharapkan keberkahan dan doa mereka. Jadi molek kita panggil orang soleh ke orang baik, orang ada keutamaan menghadiri anak beranak kita dekat sakaratul maut ni. Dan diperbolehkannya bersumpah atas mereka, diperbolehkan bertakziah, menjenguk tanpa izin. Berbeza dengan walimah. Walimah bawah tu tak boleh tanpa izinan. Dan disunahkan bersumpah dengan yang baik dan merintahkan agar bersabar kepada orang yang tertimpa musibah. Catatannya, beliau telah melakukan hal tersebut saat kematian putera Nabi lah, Ibrahim, dan hal ini telah masyhur. Lihat Bukhari 1303. Muslim dan lainnya pun sama dah. Kondisi atau keadaan orang mukmin ketika rohnya keluar. Hadis ketika terbelah. Imam Ahmad rahimahullah dalam Musnad Imam Ahmad jilid 2 muka 341 meriwayatkan an Abi Hurairah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna Allah azza wa jalla yaqulu inna 'abdal mu'min 'indi bi manzilatin kulli khairin yahmaduni wa ana anzi'u nafsahu min baini jambaihi. Dari Abu Hurairah dia berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah SWT, Allah Azza wa Jalla berfirman, sesungguhnya hamba-Ku yang mukmin di sisiku menempati posisi setiap kebaikan. Dia memujiku dan aku mencabut nyawanya di antara kedua lambungnya. Catatan hadis ini juga datang dari hadis Ibn Abbas radhiyallahu secara panjang yang terdapat dalam Nasa'i jilid 4 muka 13. Namun pada saatnya terdapat Atta' bin As-Sa'ib, perawi mukhtalid, mengalami masalah peringatan di akhir hayatnya. Jadi tak kuat lah. Okey, keutamaan meninggal dunia dengan keringat di kening ni. Peluh di kening itu tanda mati molek dah. Hadis ketika ke-19 Imam Nasa'i rahimahullah jilid 4 muka 6. Meriwayatkan an Buraidah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu al-mu'minu yamutu bi'araqil jabin. Dari Buraidah dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mukmin meninggal dunia dengan keringat di keningnya, peluh di keningnya. Peluh dahi kening dia dah. Hadis hasan. Hadis Tirmizi 932, An-Nasai jilid 4 muka 5 hingga 6, Ibn Majah 1452 dan Ahmad jilid 5 muka 360 dan 337. Melalui jalur Qatadah dari Abdullah bin Buraidah dari ayahnya. Namun Qatadah tidak mendengar hadis ini dari Abdullah. Dan hadis ini terdapat pada At-Tirmizi 88 dengan tahqiq penulis. Masih terjadi perbezaan pendapat mengenai makna hadis ini. Ada yang mengatakan bahawa keringat di kening adalah sebagai ubat dari beratnya kematian. Ada juga yang mengatakan hal itu kerana rasa malu dan khabar gembira datang kepadanya. Padahal dia telah melakukan berapa dosa. Kerana dia merasa malu kepada Allah sehingga keningnya mengeluarkan keringat atau pendapat dia. Ada juga yang mengatakan hal itu dijadikan sebagai tanda bagi kematian seorang mukmin, sekalipun dia tidak mengerti maknanya. Disadur dari syarah An-Nasa'i karya As-Suti, hal ini telah dibahas pada keutamaan sabarlah. Dia bicara. Okey, keutamaan istirja'. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Keutamaan istirja' saat tertimpa musibah dan bersabar atasnya. Allah SWT firman, Abasyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Dan berikanlah berita gembira kepada orang yang sabar. Itu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya kita dari Allah dan sungguhnya kepadanya Allah kita akan kembali dah. Mereka itulah yang mendapatkan keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabb-Nya, dan mereka itulah orang yang mendapat petunjuk. Surah Al-Baqarah ayat 105 hingga 107. Hadis ketiga 30 Muslim rahimahullah nombor 913 dan nombor 4 dah, menyeriwayatkan an Ummi Salamah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam taqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma min 'abdin tusibuhu musibatun fayaqulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha illa ajrahu Allah fi ma'siyatihi
فأخلف له خيرا منها. فقالت فلما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخلف الله لي خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قالت فلما توفي أبو سلمة قلت من خير من أبي سلمة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم عزم الله لي فقلتها. قالت فتزوجت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قالت أرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم حاتب بن أبي بلتعة يخطبني له. فقلت إن لي بنتا وأنا غيور. فقال أما ابنتها فندعو الله أن يغنيها عنها وأدعو الله أن يذهب بالغيرة. Dari Ummu Salamah, isteri Nabi SAW, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seseorang hamba tertimpa musibah dan dia mengucapkan sesungguhnya kami milik Allah dan hanya kepadanya lah kami kembali. Ya Allah, berilah aku pahala dalam musibahku ini dan gantilah untukku yang lebih baik darinya. Melainkan Allah memberinya pahala dalam musibahnya itu dan menggantikan baginya yang lebih baik darinya. Ummu Salamah berkata, tak kala Abu Salamah meninggal dunia, aku mengucapkan sebagaimana diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Maka Allah menggantikan untukku yang lebih baik darinya, iaitu Nabi SAW. Ganti Abu Salamah itu Nabi sendiri dah. Dalam satu riwayat, Ummu Salamah berkata, tak kala Abu Salamah meninggal dunia, aku berkata, siapakah yang lebih baik dari Abu Salamah? Sahabat Rasulullah SAW ini nak. Lalu Allah memberikan padaku kemantanan hati. Maka aku mengucapkan, Ummu Salamah berkata, maka aku menikah dengan Rasulullah SAW dah. Jadi hak lebih baik daripada Abu Salamah tu Rasulullah. Gitulah dah. Maksudnya adalah Allah menciptakanku memiliki ketetapan hati. Azam adalah ikatan dalam hati untuk melaksanakan suatu urusan. Allah SWT firman, jika kamu bertekad maka bertawakallah kepada Allah. Abdul Baqi. Disebutkan dalam satu riwayat, Ummu Salamah berkata, Rasulullah SAW mengirim utusan kepadaku, iaitu Hatib bin Abu Balta'ah untuk melamarku. Maka aku berkata, sungguhnya aku memiliki seorang puteri dan aku pencemburu dah. Maka beliau bersabda, adapun puterinya, kami berdoa kepada Allah agar membuatnya kaya dan aku berdoa kepada Allah agar menghilangkan rasa cemburu. Hadis hasan. Pada sanad hadis ini terdapat Sa'ad bin Sa'id, saudara Yahya bin Sa'id. Dia adalah perawi saduq, perawi jujur yang buruk hafalannya, sebagaimana disebutkan dalam Taqribut Tahzib. Akan tetapi hadis ini juga ditakhrij, dikeluarkan oleh Malik dalam Muwatta juz 1 muka 236, Abu Daud 3119, At-Tirmizi 3506, Ibn Majah 1598 dan Ahmad jilid 6 muka 301. Semuanya meriwayatkan secara ringkas dengan maknanya dan tidak melalui jalur Muslim. Maka hadis ini adalah hadis penguat syahid yang kuat. Dari jalur Al-Muttalib bin Abdullah bin Al-Muttalib bin Hantab dari Ummu Salamah. Dia berkata, pada suatu hari Abu Salamah mendatangiku di sisi Rasulullah SAW. Lalu dia berkata, sungguh aku mendengar dari Rasulullah SAW satu ucapan, lalu aku merahsiakannya. Nama Al-Muttalib adalah perawi yang sering melakukan tadlis, memanipulasi hadis dan irsal, memursalkan hadis. Lihat Ahmad jilid 4 muka 27 hingga 28. Hadis ini juga memiliki jalur yang lain dari jalur Ummu Salamah, dari Abu Salamah, yang terdapat pada Ahmad, kitab Imam Ahmad jilid 4 muka 7 secara ringkas. Maka hadis ini hukumnya hasan, wallahu alam dah. Kemudian polis menemukan hadis ini dari hadis Abu Salamah yang terdapat pada At-Tailisi 1349 melalui jalur yang lain, yang di dalamnya terdapat Al-Mas'udi, perawi mukhtalif yang berubah hafalannya di akhir hayatnya, atau kelemah situlah dah. Perawi tak ada seorang masalah. Seterusnya hadis ke-301, Ibn Majah rahimahullah dalam Sunan Ibn Majah nombor 1597 meriwayatkan, An Abi Umamah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yaqulu Allah subhanahu ibna Adam in sabarta wa ihtasabta inda sadamati al-ula lam ardalaka thawaban dunal jannati. Dari Abu Umamah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Allah SWT firman, hai anak Adam, jika kamu bersabar dan mencari redaku ketika goncangan pertama ujian, masalah goncangan dah, maka aku tidak redha dia mendapatkan pahala selain syurga dah. Kalau sabar dia boleh masuk syurga lah. Disebutkan dalam Az-Zawaid, sanad hadis dari Abu Umamah adalah sahih dan para perawinya adalah orang yang thiqah, hadis hasan dah. Hadis berkata Hisham bin Ammar adalah perawi mukhtalif, ini bercampur gaul dah. Terdapat pada selain Sahih Bukhari, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Akan tetapi dia dimutamaahkan, disokong hadisnya oleh Ibrahim bin Mahdi Al-Mishishi
Iaitu perawi maqbul diterima sebagaimana disebutkan dalam Taqrib At-Tahzib, dan dia juga terdapat pada Imam Ahmad jilid 5 muka 208. Dan Al-Bukhari dalam Al-Adab Al-Furat 535. Sedangkan pada sanad Ibnu Majah terdapat Sabit bin Ajlan. Perawi jujur dari Himsa, dia adalah guru Ismail bin Ayyash. Al-Hafiz Ibn Hajar menyebutkan Al-Fathul Bari jilid 10 muka 21, dan dia berkata, hadis ini mengisyaratkan bahawa sabar yang bermanfaat itu adalah sabar pada awal terjadi musibah. Dia pasrah dan berserah diri. Apabila dia berkeluh kesah dan gelisah di awalnya, kemudian dia berputus asa dan bersabar, maka tujuan yang dimaksudkan tidak tercapai. Kena, bukan putus asa dah. Dia kena sabar dalam musibah dan berserah diri kepada Allah. Tak itulah ketabaan alhamdulillah tu masuk bab lain. Kita sekat ni perbincangan kita. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma hamdika subhanakallahumma hamdika subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.